Antara fokus dari Negeri di Bawah Bayu petang ini adalah perancangan pembangunan daerah kecil Suk Keningau. Laporannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Pelbagai perancangan pembangunan akan dilaksanakan selepas daerah kecil Suk Keningau dinaik taraf menjadi daerah penuh. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suk, Dato' Elron Angin berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat tindakan daerah melibatkan beberapa kementerian dan agensi kerajaan. Menurut Dato' Elron, antara pembangunan tersebut adalah menaik taraf klinik kesihatan Suk, pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dalit, pembinaan Taman Didikan Orang Kurang Upaya, pewujudan Pusat Penyelidikan Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Malaysia Sabah UMS serta pembinaan hentian transit Suk. Daerah kecil Suk ini sudah layak untuk menjadi daerah penuh. Tadi kita sempat berbincang tentang hala 7 daerah kecil Suk untuk menjadi daerah penuh, dan perbincangan tadi banyak tertumpu dengan pembangunan dan isu-isu yang dihadapi oleh daerah Suk itu nanti. Dato' Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah ditemui pemberita RTM selepas menghadiri mesyuarat tindakan daerah di Kota Kinabalu. Menurutnya, mesyuarat turut membangkitkan isu permasalahan asas seperti bekalan elektrik dan air serta naik taraf jalan-jalan utama penduduk kampung. Mesyuarat yang dipengerusikan penolong pegawai daerah kecil Suk, Caroline Benjamin Jiungan, turut dihadiri Adun Tulit, Dato' Flavia Eng dan Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Arthur Joseph Kurup, serta 43 agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Dua ketua isi rumah yang terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aro Baru, Kota Kinabalu menerima sumbangan bantuan kebakaran awal pagi tadi. Bantuan berupa wang tunai dan makanan bermasak disampaikan Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya merangkap timbalan Ketua Menteri 3. Alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa yang berlaku, dan saya pada pagi ini bersama pemimpin pembangunan masyarakat, pengarah Jabatan Kebajikan Am Negeri Sabah datang melihat dan cuba untuk membantu bagi meredakan masalah ataupun musibah yang sedang mereka alami pada warga kita ini. Datuk Syahilmi turut menasihati penduduk terlibat agar mengutamakan keselamatan jika ingin membina semula rumah di tapak berkenaan. Sementara itu, penduduk terjejas kebakaran berkongsi detik cemas ketika kebakaran. Pada masa itu, saya sempat untuk ambil kunci kereta untuk alihkan untuk pertama kali. Kedua kali saya naik, saya alihkan benda-benda yang penting lah seperti kad pengenalan, IC semua. Okey, saya hantar pergi rumah jiran. Lepas tu ketiga pun saya masuk ke rumah tu, bilik tu terus api di dalam bilik. Jadi barang-barang pakaian pun semua hilang begitu. Semalam jam 2 begitu aku bangun, api marak sudah. Ngam-ngam tu asap tu kuat, jadi aku pergi ambil pemadam api lah, pergi mau padam tu api tu. Last tengok dah sempat sudah, marak sudah api tu dia. Aku hanya sempat bawakan diri sialah. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Syahilmi menasihatkan penduduk terlibat agar bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan bencana, khususnya kebakaran dan kejadian air pasang besar. Seorang pengarah syarikat perkhidmatan pengangkutan buah tandan segar FFP di Tawau dijatuhi hukuman denda RM10,000 dan penalti khas lebih RM899,000 di Mahkamah Magistrat Tawau. Magistrat Dayang Aidaku Amirah Aminuddin menjatuhkan hukuman tersebut ke atas Chu Chen Yap, 38 tahun, selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan.
Chu Chen Yap didenda kerana gagal mengemukakan borang nyata cukai pendapatan borang C kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam tempoh 7 bulan daripada penutupan akaun bagi tahun 2017, 2018 dan 2021. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM20,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali serta penalti khas 3 kali ganda amaun cukai yang sepatutnya dikenakan. Pendakwaan kes dikendalikan Pegawai Pendakwa LHDN Muhammad Arif Hermansyah dan Muhammad Kamarul Zaman Muhammad Nor manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Tertuduh dalam rayuan memohon mahkamah meringankan denda dan pembayaran penalti khas dibuat secara ansuran. 2 lelaki tempatan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan dan denda RM3,000 kerana terlibat dalam sindiket penipuan dalam talian. Magistret Muhammad Azim Muhammad Ridzo menjatuhkan hukuman berkenaan selepas kedua-dua mereka mengaku bersalah atas kesalahan itu yang didakwa di bawah Seksyen 120B-2 Kanun Keseksaan. Radmarjul dan Jumardin Mahmud masing-masing 24 dan 23 tahun turut diperintahkan menjalani hukuman penjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Menurut mahkamah, kedua-dua mereka mengeluarkan sejumlah RM2,100 melalui akaun individu lain menggunakan kad mesin pengeluaran automatik ATM yang disewakan individu berbeza pada Julai lalu di daerah Sandakan, seterusnya dikirim ke negara jiran. Mereka masing-masing ditahan pada 11 dan 12 November lalu selepas disyaki mengedar, membeli dan menyewa kad ATM untuk digunakan dalam jenayah penipuan. Ketika ditahan, turut dirampas 3 unit telefon bimbit, 3 keping kad ATM dan wang tunai berjumlah RM15,000. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan mengadakan Sabah Fama Fest 2023 selama 2 hari bermula Sabtu ini di Wisma Budaya Kota Kinabalu. Pengarah Fama Sabah, Sarman Sidno berkata, program bertujuan untuk mempromosi jualan buah-buahan tempatan bermusim dan produk industri makanan asas tani. Program ni akan melibatkan seramai 70 usahawan di sekitar negeri Sabah ini, dan kita jangka kita akan menerima kunjungan seramai 5,000 sasaran kita 5,000 pengunjung dengan sasaran jualan sebanyak 200,000 untuk 2 hari sepanjang program 2 hari ini. Sarman ditemui RTM di Kota Kinabalu. Pelbagai tarikan program antaranya jualan happy hour buah-buahan tempatan, jualan kombo agro madani, jualan beras pada harga istimewa, persembahan hiburan dan cabutan pengunjung bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fong Hin dijangka mengadakan lawatan jerayawara pada hari pertama program berkenaan. Lebih 60 peserta memeriahkan program Jalinan Mesra bersama media menerusi pertandingan bowling anjuran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu malam tadi. Kesemua peserta terdiri kaki tangan Jabatan Penerangan Sabah, Jabatan Penyiaran Sabah RTM dan ahli Kelab Kebajikan, Sukan dan Rekreasi Sukses Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Ketika ditemui media dalam program Jalinan Mesra bersama media dengan kerjasama Kelab Sukses Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Magzan Mahyudin berkata, program bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Kelab Sukses dan kaki tangan media di kedua-dua jabatan berkenaan. Mengucapkan terima kasih kepada sumbangan yang telah diberikan oleh pihak media dalam menyebarkan fungsi-fungsi dan peranan-peranan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Setiausaha Persekutuan dan juga pejabat-pejabat lain Persekutuan di negeri Sabah. Pertandingan itu menyaksikan kaki tangan RTM dan Jabatan Penerangan Sabah Muhammad Fazrul Lamsin dan Siti Mariam Aziz Rashid diumumkan pemain terbaik bagi kategori lelaki dan wanita. Sementara Johan keseluruhan dimenangi pasukan 14 yang diwakili Muhammad Fazrul Lamsin, Muhammad Dayat, Akman Sani dan Johnny George Kimlon.
Baik, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Terima kasih Rita.